Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Lee dalam segmen Sembang Petang with Dr. Lee, Kekasihan bersama Klinik Afia, insyaAllah. So, hari ini Dr. Lee sangat busy, tapi Alhamdulillah walaupun busy, Dr. Lee happy sebab ramai sangat yang datang, bawa family datang, bawa mak ayah datang, dia sendiri pun datang untuk buat pemeriksaan kesihatan sekarang ni. So bermakna Dr. Lim berjaya lah untuk promote semua orang untuk cek kesihatan. Terima kasih yang live dengan Dr. Lim. Kita jumpa lagi dalam segmen Sembang Petang bersama Klinik Afia, sihat bersama Klinik Afia, insyaAllah. So Dr. Lim memang nak sangat semua pesakit-pesakit Dr. Lim semua kekal sihat. Terutamanya di musim PKP ni kita tak dibenarkan untuk sakit. Kenapa? Sebabnya kes masih tinggi, hospital masih penuh, ICU bed pun masih penuh. So kita tak dibenarkan untuk sakit buat masa sekarang. Jadi mencegah tu lebih baik daripada kita merawat. So hari ni Dr. Lee nak share tentang cara yang betul untuk kita cek tekanan darah kat rumah. Sebab ramai yang Dr. yakin ramai yang bagus yang cakna tentang mak ayah dia belikan set tekanan darah untuk mak ayah kan. So tapi kadang-kadang tu mak ayah tak tahu pun berapa tekanan darah yang bagus. Macam mana nak cara yang betul untuk kita letak tekanan darah tu, mesin apa yang bagus untuk kita beli. So ada macam-macam brand dekat kat pasaran. Kalau macam klinik Dr. Lee suka guna Rosmax. Ada setengah klinik dia suka guna Astaghfirullahaladzim, Allah salli ala Muhammad. Apa nama, ada satu lagi yang famous tu, Allah lupalah. Ada satu brand tu agak famous. And then ada macam-macam lah. Yang penting apa yang you all beli tu disahkan ataupun ada approval daripada daripada badan-badan berkandung macam American Heart of Society ke KKM ke. So macam yang penting benda-benda tu ada approval. Okay, jangan main beli je brand cap-cap apa-apa pun. So kalau kat klinik Dr. kita orang pakai brand Rosmax lah, sebab dia sangat convenient. Dia ada kalau rosak tu kita boleh hantar lah. Dr. ada tak ingat lah nama brand lagi satu tu. So cara yang betul untuk kita ambil tekanan darah ni, yang penting first sekali kena ambil waktu yang sama setiap hari. Lepas tu sekurang-kurangnya pagi dan malam lah. So macam contohnya kalau pukul 8 pagi tu kita ambil tekanan darah, so esoknya pukul 8 pagi juga. Kalau ambil malam pula sebelum tidur, contohnya pukul 10 malam kita dah rehat-rehat atas katil tu, nak tidur kejap ambil tekanan darah. Okey, sebab penting untuk kita boleh bezakan berapa tekanan darah kita waktu pagi dan juga berapa tekanan darah kita waktu malam. Kalau kita ambil waktu yang sama setiap hari, dia tak berubah lah. Kadang-kadang kalau kita dah ambil tengah hari pula tu, tengok kita penat ke, baru lepas buat kerja ke, so tekanan darah tu berubah-ubah. Okey, kalau kita ambil waktu yang sama, tekanan darah tu tak akan berubah lah. Dia lari pun sikit-sikit je. Okey, lepas tu biasanya jangan tahan kencing lah. Kalau macam kita tahan kencing, kita rasa nak kencing tapi kita tahan, kita ambil tekanan darah dulu. So dia akan naik lah sikit sebab kita ada stres dalam badan kita. So make sure pundi kencing tu kosong lah. Baru lepas kencing duduk atas katil, rehat dalam 10 minit macam tu, ataupun duduk atas kerusi rehat 10 minit ke 15 minit, barulah ambil tekanan darah. Okey, lepas tu dia ada ukuran juga untuk BP cuff ni. Contohnya BP cuff ni, dia ada ukuran. Ukuran yang betul adalah dia boleh menutup 80% ukur lilit lengan. 80% lengan tu boleh tutup. So bermakna dia ukuran yang sesuai lah. Lepas tu dia punya lebar tu 40%. Sebab kalau dia terlalu kecil, dia akan jadi ketat dan tekanan darah pun akan naik. Okey, so kalau dia terlalu besar, jadi tekanan darah pun rendah. Sebabnya dia measure tu dekat kita punya nadi tu. So bila darah tu boleh melalui nadi tu, dia akan lepaskan tekanan lah. So make sure dia 80% ukur lilit lengan kita. Tak boleh terlalu kecil, tak boleh terlalu besar. Sebabnya dia akan jadi larilah ukuran tekanan darah kita tu. So kalau kat rumah
tekanan darah yang bagus, yang optimum adalah bawah 135, yang bahagian sistolik, yang bahagian atas ni. Kalau kat sini dia akan tulis sistolik dan juga diastolik. Yang ni yang bawah ni adalah nadi. Ni contoh yang patient doktor yang tadi. So dia punya tadi 160/90. So sistolik tu adalah bahagian atas. Kita nak kalau kat rumah dia bawah 135. Kalau yang kat bawah ni dia diastolik, kita nak dia bawah bawah dia kita nak bawah 85. So kalau kat rumah kita nak 135 yang atas, yang bawah tu adalah bawah 85. Kalau doktor dia nak diagnose tekanan darah tinggi, dia akan ambil bacaan 140 ke atas dan yang bawah tu 90 ke atas. 2 kali bacaan, dan dua occasion lah baru kita diagnose sebagai tekanan darah tinggi. Tapi kalau dekat rumah dia macam puan-puan, tuan-tuan check dekat rumah, lepas tu catat. Jangan lupa catat lah, buat buku kecil, buku memo, buku 55 tu pun bagus. Buat waktu yang sama pagi dan waktu malam sekali. So kalau bacaan tu dia lebih 135 dan yang atas tu lebih 135 dan yang bawah tu lebih 85, so anda dah mungkin ada tekanan darah tinggi lah. Okey. Macam doktor yang cakap tadi, ukur lilit BP cuff ni dia kena 80% ukur lilit lengan. Kalau kecil dia jadi ketat sangat, nanti tekanan darah pun naik. Kalau dia besar, tekanan dia akan jadi longgar, tekanan darah pun jadi turun, rendah, tak tepat. So kita nak 80% panjang, 40% lebar. Itu adalah cuff yang betul lah untuk kita guna. Dan kalau ada perasan ni, dia ada tunjuk kat mana kita nak letak dia punya cuff ni. So kalau macam cara yang betul, kita kena letak yang ni lah, ni nampak tak ni, kat tengah-tengah dekat lengan bahagian dalam. So bila kita pusing, dia akan jadi macam ni. Dia tutup macam ni. So dia punya kita letak dekat tengah-tengah, dekat siku, atas siku sikit. Dalam 2 cm, 2.5 cm atas siku, dekat bahagian lengan. Okey. So jangan minum kopi sebelum anda ambil tekanan darah, sebabnya kalau anda minum kopi atau teh ataupun yang ada kafein, dia akan menyebabkan tekanan darah tu jadi tinggi juga. Okey. Jangan isap rokok. Kalau kita isap rokok pun tekanan darah pun jadi tinggi. Lepas tu kalau kita baru lepas buat kerja, janganlah terus ambil tekanan darah. Kita rehat dulu dalam 15 minit ke. Baru lepas buat kerja rumah, tiba-tiba duduk terus ambil tekanan darah, memang naiklah darah tu. And then siapa kat sini yang pernah dengar tentang white coat hypertension? Apa white coat hypertension? White coat hypertension ni, setiap kali dia datang jumpa doktor je, darah dia naik melambung-lambung. So memang ramai sangat yang macam tu. Setiap kali datang klinik je, tekanan darah dia naik. Dia setiap tanya, macam mana ni doktor saya nak buat? Tapi sebenarnya white coat hypertension tu dia adalah tanda-tanda amaran yang kita dah nak ada tekanan darah tinggi lah. Kena berhati-hati. Maksudnya kita kena ubah cara hidup kita, kena turunkan berat badan kalau kita overweight ataupun kita obese. Lepas tu tak boleh minum kopi lah. Dan cuba untuk bertenang, baca selawat, rehat. Sebelum jumpa doktor tu kena relax dulu. Kadang-kadang kalau kita stres ke, kita berdebar pun, tekanan darah kita akan naik. Macam doktor cakap tadi lah, kat rumah pun sama je. Okey, lepas tu kalau boleh ambil dalam dua posisi lah. Duduk ataupun baring. Kita boleh tengok ada beza ke tak ada beza. Sebab ada signifikan dia kalau beza baring dengan duduk. Kalau lebih sebab kita nak tengok ada postural hypotension ke tak. So kalau macam ada setengah orang tu, bila dia bangun je, berdiri je, dia jadi pening nak jatuh. Mungkin dia ada masalah postural hypertension, dan perubahan tekanan darah yang disebabkan oleh perubahan posisi. Itu. So jelas tak penerangan doktor ni? Siapa yang live ni boleh komen jelas ke jelas. So sedikit tips ringkas lah untuk petang ni. Kita ajar pasal ambil BP je. So kena ingat lah, kalau BP kat rumah, BP yang normal adalah yang atas tu 135 ke bawah, dan juga
Yang bawah tu 85 ke bawah. Tapi tak boleh terlampau rendah. Kalau bawah daripada 100, yang atas tu dia jadi tekanan darah rendah pula. Yang atas tu kita tak nak bawah daripada 100, yang bawah tu kita tak nak bawah daripada 60. Tapi apa ni, tengok jugalah, kalau kurus sangat pun kita accept 90-60. Tengok berat badan jugalah. Kalau budak-budak dia berbeza pula, dia mengikut umur. Kalau orang tua biasanya macam yang doktor cakap tadi lah, kita nak antara 100 hingga 140. Yang bawah tu kita nak antara 60 hingga 90. So kalau lebih, tapi kalau BP kat rumah tu dah lebih 135 yang atas, yang bawah tu dah lebih 85, anda mungkin dah ada darah tinggi lah. Sebab kalau kat klinik kita diagnose darah tinggi tu kalau dia yang atas tu lebih 140, yang bawah tu lebih 90. Dan ada lagi satu bacaan yang tu dia tulis pulse. Pulse tu maksudnya nadi lah, bacaan nadi kita. Kadar degupan nadi. Lebih kurang macam kadar degupan jantung jugalah nadi ni. Okay. Setakat ni dulu live Dr. Lin hari ni. Terima kasih yang live. Jangan lupa untuk share live ni supaya kita boleh kongsi information ni kepada kawan-kawan, saudara mara dan semualah sahabat-sahabat. Okay, bye. Assalamualaikum.